Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5 KSSM Bab 1 Kedaulatan Negara. Di bawah tajuk kecilnya Ciri-ciri negara yang berdaulat. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Terdapat 4 ciri-ciri negara yang berdaulat. Yang pertama, mempunyai pemerintahan. Yang kedua, mempunyai rakyat. Yang ketiga, mempunyai sempadan. Dan yang keempat, mempunyai perundangan. Formula untuk ciri-ciri negara yang berdaulat ialah perintah rakyat simpan udang. Perintah rakyat untuk simpan apa? Simpan udang. Okey, tengok penerangan formula. Perintah merujuk kepada pemerintahan. Pemerintahan berasal daripada perkataan perintah. Jadi perintah merujuk pada apa? Merujuk pada pemerintahan. Rakyat merujuk kepada rakyat juga. Simpan merujuk kepada sempadan. Sempadan ada 3 sebutan. Cikgu ambil 2 sebutan pertama. Sempa menjadikannya, cikgu ubah menjadi simpan. Iaitu persamaan pada huruf S di depan, P di tengah-tengah dan juga huruf N di belakang. Jadi simpan merujuk kepada sempadan. Dan last sekali, undang merujuk kepada perundangan. Perundangan berasal daripada perkataan undang. Cikgu ubah menjadi udang. Jadi udang merujuk kepada undang, iaitu perundangan. Jadi apa formula untuk ciri negara yang berdaulat? Perintah rakyat simpan udang. Perintah merujuk kepada pemerintahan. Rakyat merujuk kepada rakyat juga. Simpan merujuk kepada sempadan. Dan undang merujuk kepada perundangan ataupun undang. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, mempunyai pemerintahan dulu. Pemerintahan dalam negara diwujudkan bagi tujuan yang pertama menjaga politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga pertahanan dan yang keempat keamanan negara. Dia punya formula adalah peta. P merujuk pada politik persamaan pada huruf P di depan. E merujuk pada ekonomi persamaan pada huruf E di depan. T merujuk pada pertahanan. Pertahanan berasal daripada perkataan tahan. Ejaan bermula daripada huruf T. Jadi T merujuk pada tahan, iaitu pertahanan. Dan A merujuk kepada keamanan. Keamanan berasal daripada perkataan aman. Cikgu ambil huruf di depannya, iaitu A. Jadi aman merujuk kepada huruf A. Jadi A itu adalah aman, iaitu keamanan. Jadi peta ni merujuk pada 4 perkara. Politik, ekonomi, pertahanan dan juga keamanan. Jadi pemerintah ni diwujudkan atas berapa tujuan? 4 tujuan, iaitu peta. Politik, ekonomi, pertahanan dan juga keamanan. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ketua utama negara Malaysia ialah Yang di-Pertuan Agong dan ketua kerajaan adalah Perdana Menteri yang dibantu oleh Jemaah Menteri. Okey, yang kedua adalah mempunyai rakyat. Bila disebut rakyat, rakyat ni merupakan penduduk di sesebuah negara. Siapa rakyat? Rakyat merujuk kepada penduduk di sesebuah negara. Rakyat terikat dengan undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama, adat resam yang disatukan melalui rukun negara, identiti nasional yang sama, satu kebudayaan dan satu bahasa. Dia punya formula, roti budak basah. Tengok penerangan formula. Ro merujuk kepada rukun negara persamaan pada huruf R. Ro merujuk pada rukun, iaitu rukun negara. T merujuk pada identiti persamaan pada huruf T di belakang, iaitu identiti. Jadi T merujuk pada apa? Identiti nasional. Budak merujuk pada budaya persamaan pada huruf BUDA. Budak iaitu budaya. Dan bahasa merujuk pada bahasa persamaan pada huruf BA di depan. Bahasa. Jadi rakyat Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam yang disatukan melalui roti budak basah.
merujuk pada rukun negara, T merujuk pada identiti nasional, budak adalah satu budaya, bahasa adalah satu bahasa. Jadi apa maksud rakyat tadi? Rakyat adalah penduduk. Pemerintahan tadi diwujudkan atas berapa tujuan? 4 tujuan, iaitu peta, politik, ekonomi, pertahanan dan juga keamanan. Rakyat ni apa? Rakyat adalah penduduk. Okey, seterusnya. Ciri-ciri negara berdaulat mesti mempunyai sempadan. Bila disebut sempadan, sempadan ni merupakan garis pemisah. Sempadan ni merujuk pada apa? Garis pemisah antara negeri ataupun negara. Malaysia merupakan negara yang berkongsi sempadan darat, air dan juga udara dengan negara Singapura di sebelah selatan, Thailand di sebelah utara, Indonesia di sebelah barat, Brunei dan juga Filipina di belah selatan. Jadi Malaysia berkongsi sempadan air, darat dan juga udara dengan berapa negara kesemuanya? 5 negara, iaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan juga Filipina. Sempadan Malaysia diakui oleh masyarakat antarabangsa, terutamanya PBB. Penetapan sempadan memudahkan urusan. Yang pertama, pemerintahan. Yang kedua, pentadbiran. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, pembangunan ekonomi. Dia punya formula: perintah tapir tahan ekor. Perintah tapir untuk tahan apa? Tahan ekor. Perintah merujuk kepada pemerintahan. Tapir merujuk kepada pentadbiran. Pentadbiran berasal dari perkataan takbir. Cikgu ubah menjadi tapir. Jadi tapir merujuk kepada takbir, iaitu pentadbiran. Tahan merujuk pada pertahanan dan ekor merujuk pada ekonomi. Ekonomi ada 4 sebutan. Cikgu ambil 2 sebutan pertama, iaitu ekor. Cikgu ubah menjadi ekor. Jadi ekor merujuk kepada ekonomi. Jadi bila ada sempadan, dia dapat memudahkan 4 perkara. Formulanya: perintah tapir tahan ekor, pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan juga ekonomi. Jadi sempadan ni merujuk kepada apa? Garis pemisah antara negara dan juga negeri. Rakyat tadi merujuk pada apa? Merujuk pada penduduk. Dan yang pertama tadi, pemerintahan diwujudkan atas berapa tujuan? 4 tujuan, iaitu formulanya peta, politik, ekonomi, pertahanan dan juga keamanan. Peta. Okey, last sekali. Bila disebut ciri-ciri negara yang berdaulat mesti mempunyai perundangan. Bila disebut perundangan, perundangan adalah asas kepada peraturan negara. Jadi sistem perundangan ni menjadi asas kepada peraturan di dalam negara. Sistem perundangan penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Semua undang dibuat atas kesejahteraan, keadilan dan melindungi rakyat. Jadi semua undang dibuat untuk siapa? Khas untuk rakyat. Demi kesejahteraan rakyat, keadilan rakyat dan melindungi semua rakyat. Jadi Perlembagaan Persekutuan 1957 adalah asas kepada sistem perundangan di Malaysia. Sistem perundangan Malaysia ni asasnya diambil daripada mana? Daripada Perlembagaan Persekutuan 1957. Parlimen bertanggungjawab untuk menggubal dan menentukan sistem perundangan negara. Di dalam negara Malaysia, siapa yang bertanggungjawab untuk menggubal dan menentukan sistem perundangan negara kita? Adalah Parlimen. Jadi Parlimen yang akan menggubal dan menentukan sistem perundangan yang harus diwujudkan dalam negara Malaysia. Jadi apa guna sistem perundangan? Sistem perundangan adalah peraturan bagi sesebuah negara. Sistem perundangan ini menjamin kepada apa? Menjamin kepada kesejahteraan, keadilan dan juga melindungi semua rakyat. Asas kepada perlembagaan negara kita adalah daripada Perlembagaan Persekutuan 1957. Siapa yang menggubah undang-undang negara kita adalah Parlimen. Okey, jadi semua sekali ada beberapa ciri
negara yang berdaulat mesti ada 4 ciri. Kedaulatan negara mesti merujuk pada berapa ciri? 4 ciri. Formulanya, perintah rakyat, simpan udang. Yang pertama, perintah merujuk pada sistem pemerintahan. Pemerintahan ni dibuat untuk apa? Untuk 4 perkara. Peta politik, ekonomi, pertahanan dan juga keamanan. Rakyat merujuk pada penduduk bagi sesebuah negara. Simpan merujuk pada sempadan. Sempadan tu bermaksud garis pemisah antara negara dan juga negeri. Dan last sekali, undang. Perundangan menjadi asas kepada peraturan bagi sesebuah negara. Jadi semua ada berapa ciri? 4 ciri. Formulanya, perintah rakyat simpan udang. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 10 markah, iaitu 2, 4, 4. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A dia tanya, nyatakan 2 ciri negara yang berdaulat. Apa kehendak soalan? Ciri negara yang berdaulat. Ada formula tak? Ciri negara yang berdaulat. Ada apa formula yang tadi? Perintah rakyat simpan udang. Okey, tengok. Di ruangan jawapan dia ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Bermaksud kena jawab terus. Tak perlu buat ayat pembuka. Jadi 1 Roman, tulis terus perintah tu adalah mempunyai pemerintahan. 2 Roman mempunyai rakyat. Ada lagi tak ciri yang lain? Ada 2 lagi ciri. Ingat balik formula. Perintah rakyat simpan udang. Simpan tu mempunyai sempadan dan udang tu mempunyai perundangan. Jadi kalau nak tambah lagi boleh tak? Boleh. Tambah 3 Roman dan juga 4 Roman. Dalam sejarah setiap pelajar digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi bagilah jawapan lebih agar kita dapat keluar periksa dalam keadaan yang sangat puas-puas. Okey, soalan B dia tanya, mengapakah negara yang berdaulat mempunyai ciri di soalan 1A? Soalan 1A tadi kita jawab apa? Kita jawab 2 perkara, iaitu pemerintahan dengan rakyat. Okey, tengok di ruangan jawapan dia tak ada dah nombor 1 Roman dan 2 Roman kan? Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Negara yang berdaulat mempunyai ciri pemerintahan kerana untuk menjaga politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara. Contohnya Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Titik. Macam mana nak huraikan tentang rakyat pula? Nak bezakan dia menggunakan perkataan manakala. Manakala ciri rakyat pula merupakan penduduk di sesebuah negara. Kedua, rakyat terikat dengan undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Okey, ciri yang ketiga apa? Ingat balik formula. Perintah rakyat simpan udang. Simpan merujuk kepada sempadan. Apa maksud sempadan? Sempadan adalah garis pemisah antara negara dan juga negeri. Jadi Malaysia ni mempunyai sempadan udara, air dengan darat dengan 5 buah negara. Iaitu Singapura, Thailand, Brunei, Filipina dan juga Indonesia. Garis pemisah ni diiktiraf oleh PBB. Dan yang keempat, mempunyai perundangan. Perundangan ni adalah asas kepada peraturan di dalam sesebuah negara. Asas bagi perlembagaan dalam negara kita adalah daripada Perlembagaan Persekutuan 1957. Okey, last sekali kita lihat soalan kebat C dia tanya. Terdapat beberapa cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara. Buktikan pernyataan tersebut. Ya, dia nak kita uraikan tentang apa? Tentang cabaran untuk mengekalkan kedaulatan negara. Okey, tengok di ruangan jawapan dia tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan. Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka kat soalan tu. Cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara ialah generasi masa kini terlibat dengan gejala sosial seperti penyalahgunaan dada, pembuangan bayi, hubungan seks bebas dan lain-lain. Huraiannya, hal ini menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Last sekali kesannya, negara kita akan berlaku kehilangan pelapis generasi pimpinan negara yang akan menyebabkan pembangunan negara terbantut. Ya, sebab banyak golongan remaja dah runtuh akhlaknya disebabkan oleh gejala sosial. Jadi di sini boleh dapat apa markah? Boleh dapat 4 markah. Ada isi tak? Ya, ada isi, iaitu gejala sosial. Ada contoh tak? Ya, ada contoh. Penyalahgunaan dada, pembuangan bayi, hubungan seks bebas dan lain-lain. Contoh, semua contoh 1 markah. Ada huraian tak? Ya, ada, iaitu hal ini. Huraian bermula dengan hal ini.
Hal ini menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Huraian satu markah. Last sekali, ada kesan tak? Kesan atau inference satu markah. Ya, kesannya, negara akan kehilangan pelapis generasi kepimpinan negara yang akan menyebabkan pembangunan negara terhad. Kehilangan pelapis generasi kepimpinan tu satu markah. Huraian lanjutan menyebabkan pembangunan negara terbantut, satu lagi markah. Jadi semua sekali boleh dapat 5 markah. Jadi boleh dapat 4 markah penuh tak? Ya boleh, sangat-sangat boleh. Untuk buat huraian lanjutan mesti ada perkataan sambungannya seperti agar, dengan, demi, kerana, menyebabkan. Itu adalah huraian lanjutan. Huraian lanjutan dapat lagi 1 markah. Ataupun boleh juga pelajar menggunakan perkataan dan ataupun serta. Nak tambah lagi huraian atau kesan yang lain, boleh guna perkataan dan ataupun serta. Okey, hanya sekadar itu saja untuk kelas sejarah pada hari ini. Kita jumpa lagi pada esok hari dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.